Okay. Hai, Assalamualaikum fans Harimau Melaya. Hari ini bersama saya Natasha Najib, pemain bola sepak wanita Negeri Sembilan. Hai Natasha, sihat? Hai, Assalamualaikum. Sihat Alhamdulillah. So, apa perkembangan Natasha sekarang? Perkembangan sekarang, lepas WSL, saya back to coaching job saya lah. Kalau dalam bola sepak lah. Saya sekarang ni AT Wanita Negeri Sembilan baru nak bermula. Jadi saya lebih sibuk ke arah tu. Okay, kita teruslah ke isu yang sekarang ni kan. Yang tengah panas daripada semalam. Duk orang duk mengata-ngata. Semalam FM ada Mhm. bagi statement takkan hantar national team perempuan untuk ke SEA Games. Mhm. So, apa perasaan Natasha? Okay, first of all, saya rasa berita tu agak mengejutkan. Hmm. Sebab saya rasa macam tak pernah jadi sebelum ni. Dan of course seperti kebanyakan peminat bola sepak wanita dan tentunya pemain-pemain sendiri memang kecewa lah, kecewa. Kecewa, memang kecewa. Sebab pastinya ramai dah target ke SEA Games, ramai yang menanam cita-cita untuk bermain bersama skuad Harimawati Negara Malaya. Tapi bila dapat news macam ni, ramai kecewa lah, terkesima lah. Oh, dah tentulah kami mempertikaikan sebab bagi saya tak ada alasan yang kukuh, tak ada asas yang kukuh untuk FAM membuat keputusan macam ni. Okey, kita faham sukan di bawah MOM seperti SEA Games, Asian Games, um, FAM diberi apa pilihan untuk menghantar ataupun tidak. Ha. Tapi menurut wakil daripada FAM, alasannya kerana saingan daripada pasukan lain yang lebih hebat dan tak ada harapan untuk pasukan bola sepak wanita negara meraih pingat. Jadi kalau pingat adalah satu-satunya matlamat mereka, memang salah. Betul. Okay. Lagipun kalau nak compare lah skuad wanita dengan lelaki memanglah jauh berbeza. Betul. Tapi kita pun tahu skuad lelaki sendiri kebelakangan ni, beberapa tahun kebelakangan ni, prestasi diorang sendiri pun terumbang-ambing. Betul. Betul. Tapi walau macam mana pun, tim tetap akan dihantar ke mana-mana kejohanan. Tak ada isu, prestasi tak baik, tak hantar. Tak ada isu macam tu. Jadi kenapa untuk skuad wanita, menerima nasib begitu. So bagi kami dekat sini lah yang nampak kira orang kata climax lah double standard di antara tim lelaki dan tim wanita kita. So Datuk Suraya pun dah cakap semalam, pagi ni dia dah ada bagi statement. Tahap permainan pasukan wanita ni dia kata jauh ketinggalan. Kita dah nampak sebelum ni FAS Super League, kita dah nampak dah macam mana bola sepak wanita ni mampu pergi jauh. Tapi Datuk Suraya kata yang sebaliknya. So seolah-olah apa yang dikatakan tu merendahkan usaha bola sepak wanita ni yang tu. Boleh tak Tasha bagikan komen pasal tu? Okay. Memang betul kita punya level dengan negara-negara ASEAN lain, contoh macam Thailand, Vietnam, Myanmar and Filipin baru-baru ni. Filipin pun buat kejutan. Untuk pengetahuan Filipin pada tahun 2017, baru 4 tahun lalu, level dia orang lebih kurang Malaysia je. Tapi diorang tak give up dan teruskan usaha di peringkat lokal diorang. And tak ada apa yang mustahil. Hari ni diorang dah layak ke World Cup. So macam di Malaysia sendiri. Okay, kenapa level kita jauh berbeza? Kita pun tahu. Kita punya grassroots, kita punya pertandingan di peringkat lokal. Memang boleh dikatakan tak ada lah. Kecuali Piala Tunku Sharifah Roziah. Dan Alhamdulillah sejak lepas pandemik baru-baru ni, kita punya industri bola sepak tempat wanita tempatan dah mula naik. Dah ada WSL thanks to Selangor FA atas usaha mereka. Dan perkembangan tentang Piala Tunku Sharifah Roziah pun kita dengar rebrandingkan. Maksudnya mereka pun dah nampak lah sesuatu perlu dilakukan. Sebab sebelum ni tak ramai pun tahu pasal Piala Tunku Sharifah Roziah. Dan begitu juga di peringkat NFDP sendiri, AP Akademi Tunas Wanita baru diwujudkan. Sejak hujung tahun lepas. Maksudnya industri bola sepak di Malaysia ni dah mula nampak langkah-langkah dah dibuat. Sekarang kita dah bermula.
Okay, memang kita takkan dapat hasil sekelip mata lah. Of course lah tak. Tapi Hmm. bila langkah-langkah macam ni dah diambil, perhatian dah dapat, publicity dah dapat daripada pihak-pihak yang berkenaan, tiba-tiba news tentang skuad wanita kita tak dihantar ke SEA Games, Hmm. dia macam orang kata contradict lah dengan usaha kita sekarang ni. Betul. Okay. Walaupun tahap kita masih jauh, tapi tak salah kita bagi peluang kepada skuad wanita kita untuk bersaing dengan mereka. Sebab level tim-tim ASEAN ni sendiri dah makin ke depan. Jadi tentunya kita nak bersaing dengan tim-tim yang bagus. Kalau bukan di SEA Games, kalau bukan di SEA Games ni kita panggil peringkat yang paling rendah lah kalau di international. Sebab Southeast Asian saja tim yang bersaing. So kalau peringkat SEA Games ni pun kita tak berani nak hantar tim, tak berani nak bagi pendedahan kepada pemain-pemain kita, kat mana lagi? Tambahan pula tim wanita kita pun dibarisi muka-muka baru dan diorang perlukan pengalaman. Jadi kenapa bantutkan usaha tu? So maknanya bagi Tasha, bagikan dia pendedahan lagi baguslah, lagilah kita nampak dekat mana sebenarnya level bola sepak wanita ni, betul? So Datuk Suraya dah kata kemungkinan pasukan, bila dia hantar pasukan bola sepak wanita ni ke sana, akan jadi tim belasahan, apa yang Tasha cakap tadi sebelum ni kan. Ada kata tim nasional akan jadi belasahan, lepas tu mungkin akan jejaskan motivasi pemain dan sebagainya. Bagi Tasha sendiri, bukankah pengalaman tu sebenarnya lagi berharga daripada apa yang dicapai? Betul. Orang kata kita tak kalah bila kita tewas, kita kalah bila kita mengalah. So kalau kita dah mengalah awal-awal, memang kita takkan ke mana. Kan mereka perlukan pengalaman ni. Okay, mungkin kita join SEA Games ni bukan untuk, kita tak target untuk SEA Games ni. Mungkin ini adalah kita punya persediaan untuk SEA Games akan datang, untuk Piala AFF akan datang. So kalau pasukan yang ada ni, apatah lagi diberisi muka-muka baru, tak diberi peluang ni, bila lagi rugilah sebenarnya, mereka yang rugi. Tak dapat pengalaman macam ni. Kita ada peluang tapi kita tak gunakan. Kita terlalu pandang result, dan result pun kita tak boleh nak salahkan pasukan semata-mata. Sebab di peringkat lokal, apa usaha yang kita lakukan? Cukup ke untuk kita letakkan tim wanita ni di satu peringkat yang di satu tahap yang lebih tinggi? Jadi okay, fine, kita baru bermula, okay. Tapi bagi mereka peluang. Kan, kalau pingat adalah solely sasaran setiap tim bermain di SEA Games, then tim wanita yang akan join SEA Games ni 4 tim sajalah. Myanmar, Filipina, Thailand dan Vietnam. Jadi pertandingan apa kalau hanya disertai oleh 4 tim saja? Reason kenapa prestasi bola sepak wanita kita jauh ke belakang, jauh tertinggal, sebab tak ada usaha, boleh dikatakan tak ada usaha pun dibuat di peringkat lokal. Macam di negara-negara jiran, diorang ada liga tempatan, and then aktif. Bila ada banyak pertandingan dilakukan, diorang punya pool of players untuk dipilih, bakat-bakat lebih banyak dapat dikesan. Okay, and then dalam pertandingan ni pun bakat-bakat dapat dicungkil. Kemudian kekerapan latihan dan pertandingan tu tentunya membantu menghasilkan pemain-pemain yang berkualiti. Tapi kita tak ada tu kat Malaysia. Jadi bila sekarang baru nak buat, okay, insyaAllah kita akan nampak hasil pada masa akan datang. Tapi adakah usaha tu cukup? Kita mulakan dengan pihak yang teratas sendirilah, daripada FAM. Tapi sebagaimana yang segelintir kita tahu, FIFA ada memberikan dana kepada setiap negara untuk pembangunan bola sepak wanita. Jadi sebagai pemain dan peminat bola sepak wanita tempatan, besarlah harapan kita agar dana tersebut dimanfaatkan sebaiknya. Kan? Maksudnya tak ada alasan lagi lah kalau ada masalah bajet dah ada. Jadi tinggal kita nak usahakan, kita salurkan ke jalan-jalan yang betul. Itu saja. So Tasha rasa isu ni sedikit sebanyak menjejaskan motivasi Tasha untuk lepas ni bermain bola sepak lagi?
ataupun tidak? Mungkin bukan saya, tapi mungkin bagi pemain-pemain lain yang memang target untuk main nasional, malahan player-player di grassroots pun. Kalau mereka nampak situasi ni, dia orang akan kata, oh, FAM sendiri ataupun pihak pihak government sendiri pun tak bagi peluang, tak support mereka. Kan tak kisahlah result macam mana pun, kalau mereka sendiri tak bagi support, so diorang akan rasa demotivated sikit lah. Siap buat apa aku berusaha nak jadi pemain yang bagus ke apa ke, kita target nak harumkan nama negara, tapi negara sendiri pun tak bagi peluang untuk wakil tim Harimauwati kita. Mereka akan rasa macam support tu tak cukup. Support tu macam alamak, macam Adakah, kita ke soalan yang serius sikit lah, kita perempuan, mesti kena ada soalan yang macam ni. Tasha rasa adakah ini disebabkan isu diskriminasi terhadap jantina dari segi seksism ataupun macam mana? Okay, kita faham bola sepak ni adalah secara tradisinya sukan untuk lelaki, betul. Tapi bila ada kecaman ke atau tentangan daripada masyarakat luar, saya faham lagi kan, ada orang ada alasan mereka. Tapi di peringkat persatuan sukan seperti FAM contohnya, mereka orang sukan, mereka patut faham sport is sports. Jadi wanita ke lelaki je, ia tetap satu sukan. Okay, dia contoh macam ni lah. Kalau cerita pasal sexism ni, saya tak pasti nak kata this is about sexism ataupun sebab memang pasukan wanita kita memang tak ada harapan tengok prestasi. Macam mana kita nak prestasi kalau dia orang tak support daripada awal? Dia macam ni lah. Saya tengok macam, kita gambarkan macam sebuah family sebuah family, seorang anak lelaki, seorang anak perempuan. Dua-dua main sukan yang sama. Si abang ni sentiasa diberi support. Kan, dia bagus ke tak bagus ke, sentiasa dihantar pergi sana sini. Diberi yang terbaik lah senang cerita. Yang perempuan ni baik tak baik tak tahu pun, tapi skeptical tu dah wujud daripada awal. So tak diberi peluang yang sama dengan si abang. So bila jadi dalam satu tempoh macam sekarang lah. Contoh yang si abang ni result tak bagus pun lately ni. Yang si adik ni memang macam tu je lah dari dulu. Tapi si abang ni tetap diberi peluang. Abang ayah hantar dekat pertandingan ni pergi. Tapi si adik tiba-tiba, selama ni adik dia hantar. Adiknya perempuan Tapi tiba-tiba adiknya, ayah cakap, adik tak payahlah, masuk pun bukan menang. Apa perasaan si adik? Dia kecewa. Yang cakap tu bukan orang lain, bukannya pihak pertandingan yang tak bagi masuk, tapi ayahnya sendiri, keluarganya sendiri yang tak ada kepercayaan, yang tak bagi support. Jadi sama juga macam kita punya situasi. Yang tak bagi support ni bukannya orang lain, tapi pihak FAM sendiri, pihak yang sepatutnya bertanggungjawab membangunkan kita punya pasukan dan industri bola sepak wanita kita. Memang mengecewakan lah. Jaga bola sepak wanita adalah wanita. Adakah Tasha rasa diskriminasi dekat atas sekali? Datuk Suraya dikawal oleh orang yang lagi atas daripada Datuk Suraya, for sure, lelaki kan? So Tasha rasa adakah keputusan yang Datuk Suraya buat ni sedikit sebanyak dipengaruhi oleh orang yang atas, yang lelaki itu? So Tasha rasa macam tu tak? Ini pendapat peribadi saya lah kita pun tahu Datuk Suraya baru lagi dekat FAM. Dan apa yang berlaku terhadap pasukan bola sepak wanita kita bukan baru. Kan dari dulu lagi kita terima diskriminasi macam ni. Jadi saya tak tahulah apa sebenarnya yang berlaku, tapi saya percaya keputusan yang dibuat oleh Datuk Suraya ataupun pihak manajemen di FAM bukan sepenuhnya daripada beliau lah. Dia percaya ada pihak-pihak lain yang lebih mempunyai kuasa yang menetapkan keputusan ni. Harapan Tasha untuk bola sepak wanita sekarang?
harapan saya, macam saya cakap, sekarang ni industri bola sepak wanita kita macam baru dapat harapan atau sinar baru. Kita punya liga di peringkat tempatan makin banyak. Saya harap untuk Piala Tunku Sharifah Roziah ni betul-betul mereka akan rebrandingkan, akan upgrade lagi, akan publicity dan marketing tu akan diperluaskan lagi. Semoga liga-liga macam WSL akan diperbanyakkan dan tentunya pembangunan di peringkat grassroots. Itu yang penting. Baik di peringkat private dengan kelab-kelab akademi maupun di peringkat AT wanita yang Akademi Tunas Wanita yang dah bermula sekarang. So saya harap langkah-langkah positif ni akan diteruskan, akan diperbanyakkan lagi dan semoga result dia tu akan kita nampak sedikit demi sedikit. Dan besar juga harapan kita, tak mustahil. Saya percayalah. Kalau betul caranya, kalau betul usaha kita, pembangunan yang kita lakukan, tak mustahil tim wanita bola sepak kita, Malaysia, akan sampai dulu ke World Cup sebelum tim lelaki kita. Saya percaya benda tu. Okay, thank you. Terima kasih Natasha sebab sudi luangkan masa hari ini, dah jawab dah segala persoalan. Terima kasih Natasha. Terima kasih. Semoga jumpa lagi dan semoga bola sepak wanita akan terus maju. Lebihlah sikit daripada lelaki, insya-Allah.